Shalom, Allah itu baik, amin. Pagi ini kita masih ada kesempatan untuk memuji Dia. Dan kita sangat bersyukur ada kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Ada kekuatan yang Tuhan terus tambahkan kepada kita, amin. Kami percaya setiap pergumulan kita boleh bawa kepada Tuhan, karena Dialah Allah Sang Pencipta kita. Mari kita naikkan satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaiblah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. 我生命的力量，我生命力量的泉源，在全能主耶稣里，他为真别下离弃我，重新来报复自我。呼求他，主耶稣唯一盼望。奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中。我生命一切坚定不动摇，直到永远。 sekali lagi， 我生命的力量，我生命力量的泉源，在全能主耶稣里，他为真别下离弃我，重新来报复自我。呼求他，主耶稣唯一盼望。
难伸，无限的力量能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远，坚定不动摇，直到永远。Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang adil. Kami bersyukur Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau teramat baik Tuhan. Kami ucap syukur pagi indah ini, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami senantiasa. Dan kami percaya apapun pergumulan di dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang tersembunyi di mata-Mu. Engkau tahu segala-galanya Bapa. Sebagaimana firman-Mu di Yohanes 10 ayat 10. Engkau datang, Engkau menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan kepada umat-Mu. Tuhan, kami klaim firman-Mu, kami pegang janji-Mu, biar setiap jemaat, setiap umat-Mu di tempat ini, kami boleh mendapatkan janji firman-Mu itu. Tuhan, pimpin kami, sehingga kami boleh mempunyai iman seperti itu, karena Engkau menjanjikan hidup berkelimpahan. Kami percaya ada kebahagiaan, ada sukacita. Terima kasih Tuhan, biar setiap umat-Mu dapat merasakan dan mendapatkan janji firman-Mu ini. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami tidak hanya mengerti firman-Mu yang menjanjikan sukacita dan bahagia, tetapi kami boleh mengerti setiap firman-firman-Mu dan kami boleh melakukannya, dan semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat yang masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, pimpin boleh sampai di tempat ini, kami boleh sama-sama menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ada sukacita, Tuhan itu sangat baik. 主是爱，主的爱永远不离开我们。Amen。主的爱也不更改。哈利路亚！爱是恒久忍耐，爱是喜欢真理。哈利路亚！爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒。 Mari kita bangkit berdiri. Mari jemaat kita bangkit berdiri. 不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的第二，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐。爱是永不止息，爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱
爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐。爱是永不止息。Sekali lagi ya, 爱是很久，爱是很久，忍耐又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢只愿真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐。爱是永不止息，爱是永不止息，爱是永不止息。主是爱，主是爱，主爱永远不更改。主是爱，主是爱，主爱永远不离开。主是爱，主是爱，主是爱，主爱永远不更改。主是爱，主是爱，主爱永远不离开。清醒的人可看见，心里诚实的会明白，在他殿中全心来敬拜。受苦的人可听见，谦卑的子民神喜悦，在他爱中夫妇来敬拜。主是爱，主是爱，主爱永远不更改。主是爱，主是爱，主爱永远不离开。主是爱，主是爱，主爱永远不更改。主是爱，主是爱，主爱永远不离开。Sekali lagi, 主是爱，主是爱，主是爱，主爱永远不更改。主是爱，主是爱，主爱永远不离开。清醒的人可看见，心里诚实的会明白，在他殿中全心来敬拜。受苦的人可听见，谦卑的子民神喜悦，在他爱中夫妇来敬拜。主是爱，主是爱，主爱永远不更改。主是爱，主是爱，主爱永远不离开。主是爱，主是爱，主爱永远不更改。主是爱，主是爱，主爱永远不离开。主爱永远不离开，主爱永远不离开。Kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dan Dia adalah kasih adanya. 弟兄姊妹们，我们一起诵读《使徒信经》。使徒信经，我信上帝，全能的父，是创造天地的主。
我信我主耶稣基督是上帝的独生子，因圣灵感应，唯同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，钉在十字架上，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在生父的右边，将来必再降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 弟兄姊妹，请坐。我们准备我们的心来听神的话语。主的爱像一道江河，主的爱像一道江河，高卓能力，流到万民。它是光，它是光，照耀我的生命，敬拜主，靠近他的生命。主的灵如风吹我心，安慰忧伤破碎的灵。他是王，掌管我的心灵。亲爱主，愿你从天降临，一道江河流呀流呀，流掉丰盛的生命，记载奇妙荣耀的生命。我的歌唱，唱呀唱呀，唱到邻里都欢喜。主圣灵现在来掌权运行。主的爱像一道江河，宝座能力流到万民。它是光，照耀我的生命，敬拜主，靠近他的生命。主的灵吹风吹我心，安慰忧伤破碎的灵。他是王，掌管我的心灵。亲爱主，愿你从天降临，一道江河流呀流呀，流掉丰盛的生命，颂赞奇妙荣耀的生命。我的歌唱，唱呀唱呀，唱到邻里都欢喜。主圣灵现在来掌权运行。
Jemaat kita bangkit berdiri. 主的爱像一道江河，宝座能力流到万民。它是光，照耀我的生命，敬拜主，高举他的生命。主的灵如风吹我心，安慰忧伤破碎的灵。他是光，掌管我的心灵。亲爱主，愿你从天降临，一道江河流呀流呀，流到丰盛的生命，颂赞奇妙荣耀的生命。我灵歌唱，唱呀唱呀，唱到灵里都欢喜。主生命现在掌前引行，一道江河流呀流呀，流到丰盛的生命，颂赞奇妙荣耀的生命。我灵歌唱，唱呀唱呀，唱到灵里都欢喜。主生命现在来掌前引行，主生命现在来掌前引行，主生命现在来掌前引行。让我们进入祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们满心感谢你， Allah Bapa, kami bersyukur 让我们可以来到你的圣宝座前来歌颂赞美你，来聆听你宝贵的话语。 kami boleh datang di tahta-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh memuji Engkau. 求你预备我们的心， Mohon siapkanlah hati kami 赐给我们受教谦卑的心来领受你的话语， agar kami hati yang mau diajar boleh menerima pengajaran-Mu Tuhan. 好让你的话语可以铭刻在我们的心板上， Agar firman-Mu boleh terukir di dalam hati kami. 成为我们生活的指南。 Agar menjadi kompas di dalam hidup kami. 求你使用你两位仆人讲的、翻译的，都在你面前蒙恩。 Pakailah kedua hamba-Mu sehingga boleh diberkati. 我们把这个聚会从开始到结束全然的交托。 Kami serahkan semua dari awal sampai akhir di dalam tangan-Mu. 我们将祷告是完全的奉靠耶稣圣名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 会众请坐。 Silakan duduk. 各位弟兄姐妹，大家好，大家平安。 Shalom Bapak Ibu sekalian. 我们感谢主，疫情最近可以说比较平息，可以说已经受到很好的控制。 Kita bersyukur karena pandemi ini sudah mulai mereda dan juga terkontrol. 既然大家都可以去这个市场啊，去旅游啊，去这个上班啊，当然大家也是方便来教会参加这个实体的崇拜会。 Kalau Bapak Ibu bisa pergi ke mall, bisa berwisata kemana-mana, tentu saja bisa lebih leluasa beribadah di gereja. 希望大家可以鼓励其他的会友踊跃的来教会参加实体的崇拜会。 Semoga saudara-saudara bisa memberi dukungan kepada yang lain-lainnya supaya bisa datang beribadah. 我们今天要思想的题目就是建立美满的家庭。 Hari ini yang mau kita sharingkan adalah membangun keluarga yang bahagia. 我们来看创世纪第2章24到25节。 Mari kita lihat kitab Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. 因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人
赤身露体，并不羞耻。 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. 有一对夫妻，他们吵得很厉害， Ada sepasang suami istri, mereka cekcok dengan 吵得很厉害，甚至已经要离婚了。 bahkan sampai mereka mau bercerai. 那么老公写了4个中文的字， Lalu suaminya menulis 4 kata Mandarin 挂在门口。 dan digantung di atas pintu. 太太看了很高兴， Istrinya melihat sangat senang 先生看了也高兴。 dan suaminya melihat dia senang juga. 最后他们就不曾离婚了，可以和睦相处了。 Lalu mereka tidak jadi bercerai dan mereka hidup dengan harmonis. 到底这个先生写了4个什么字呢？ Sebenarnya suami ini menulis kata apa? 先生写这个4个字就是我怕太太。 Suaminya itu menulis 4 kata itu adalah saya takut istri. 当然是从右边读到左边，我怕太太。 Itu kalau dibaca dari kanan ke kiri itu adalah saya takut istri. 我怕太太。 那么先生就从右边读到左边，太太怕我。 Lalu suaminya dari kiri baca ke kanan itu istri takut saya. 所以先生读了高兴，太太读了也高兴， Lalu 主要是从哪一边来读？ Lalu suaminya juga senang, istrinya juga senang, tergantung dari mana mereka membacanya. 所以他们就和睦相处了。 Lalu mereka bersama-sama dengan harmonis. 我们常常说，人一时风平浪静。 Kita selalu mengatakan kalau kita cukup bersabar maka segala ombak pun bisa berlalu. 退一步，海阔天空。 Mundur selangkah maka langit itu terbuka lebar. 那么夫妻要建立一个美满幸福的家庭，大家都要彼此相让，彼此忍耐。 Kalau kita mau membentuk satu keluarga yang rukun dan harmonis maka kita harus saling mengalah. 21世纪有一个很大的改变， Pada abad ke-21 ada satu perubahan yang besar, 就是家庭制度的改变。 yaitu perubahan dalam keluarga. 有专家提出5方面的改变， Ada ahli yang mengemukakan 5 aspek perubahan, 就是第一是离婚的率增加， yaitu yang pertama adalah angka perceraian itu bertambah. 第二是丈夫和父亲的影响力下降， Yang kedua adalah pengaruh daripada suami atau ayah itu menurun. 第三是婚外情的普遍和增加， Yang ketiga adalah masa perselingkuhan bertambah atau semakin menjadi lumrah. 第四是事业的母亲增加， Yang keempat adalah bertambahnya wanita karir. 第五是家庭成员人数下降。 Yang kelima adalah jumlah anggota keluarga yang menurun. 我们知道人的生活有多方面， Di dalam kehidupan manusia itu ada banyak aspek. 是最基本、最实际的，最重要的就是家庭生活。 Yang paling dasar dan penting adalah kehidupan rumah tangga. 家庭美满与否影响影响一个人的情绪、一个人的前途、一个人的工作的能力。 Keluarga yang harmonis atau tidak mempengaruhi daripada emosi seseorang. 所以这个美满幸福的家庭是人人所向往的。 Jadi keluarga harmonis itu adalah impian dari setiap orang. 当一个人结婚的时候， Ketika seseorang itu menikah, 不论是丈夫，不论是太太，他们都希望有一个幸福美满的家庭。 baik istri maupun suami, mereka juga berharap ada memiliki satu keluarga yang harmonis. 家庭可以成为人间的这个乐园，也可以成为这个人间的第一。 Keluarga bisa menjadi surga dunia maupun menjadi neraka dunia. 现实的生活给我们看到一个事实： Kehidupan nyata itu membuat satu fakta.
现在世界许多的家庭都变成变成痛苦、不和睦，甚至许多破碎的家庭。 Banyak keluarga sekarang itu mengalami satu perpecahan dan juga penderitaan. 有的妻子、有的丈夫或是老人这个父母亲、孩子都受到欺压，这个遭虐待。 Ada keluarga yang anak-anaknya mengalami penindasan. 有的这个夫妻或是有的夫妻变了心，在外面搞婚外情。 Ada yang suami atau istri yang hatinya sudah berubah dan mempunyai pihak ketiga. 有许多家庭完全已经破碎了，爱人反目成为仇人，孩子就成为了他们的牺牲品。 Ada keluarga yang sudah berubah dari orang yang mengasihi menjadi musuhnya. Dan kebiasaannya adalah anak-anak menjadi korban. 我们听过这个水能载舟，亦能覆舟。 Kita sering mendengar air dapat membawa perahu, tapi juga dapat menjungkir balikkan perahu. 家庭可以这个成为安乐窝、避风港避风港湾。 Keluarga bisa menjadi satu hunian yang nyaman ataupun tempat perlindungan. 让每个人身心灵健康成长，同样家庭也可以成为一个战场，弄得每个人都遍体鳞伤。 Setiap anggota kita dapat bertumbuh sehat secara jasmani dan rohani. Demikian juga sebuah keluarga dapat menjadi menjadi sebuah medan peperangan. 我们知道这个婚姻其实是上帝建立的。 透过这个婚姻，希望可以荣耀人，可以荣耀上帝。透过这个家庭，人可以享受一个美满幸福的家庭。 Sebenarnya itu keluarga itu dibentuk dari Tuhan dan melalui keluarga ini kita dapat memuliakan Tuhan juga. 上帝希望夫妻跟儿女们可以共同生活。 这个好像在乐园一样快乐。 Sehingga keluarga itu dapat menikmati seperti di surga di dunia. 是人在劳作之后安息、重新得力的一个场所。 Sehingga manusia setelah dia bekerja lelah, dia mendapatkan satu tempat yang nyaman. 是人心灵和肉体所需要的一个避风港湾。 Itu adalah yang dibutuhkan oleh setiap manusia, yaitu perlindungan, pelabuhan untuk berlindung. 有一个专家说，就是爱德生说，家庭是父亲的天国王国，母亲的世界，儿童的乐园。 Seorang ahli Emerson mengatakan keluarga itu adalah kerajaan bagi ayah dan juga suatu taman hiburan bagi ibu. Dan juga tempat main-main bagi anak. 莎士比亚说，不如意的婚姻好比是做第一辈子竞争而斗。 Tetapi Shakespeare mengatakan keluarga yang tidak harmonis bagaikan sebuah neraka. 相反的，遇到一个不称心称心如意的配偶，就是百年结合，幸福无穷。 Sebaliknya kalau mendapatkan satu pasangan yang sepadan, maka hidup akan menjadi harmonis. 美国曾经做一个全国性的问卷这个调查。 Amerika pernah membuat satu penelitian. 问题是人生最重要的是什么？ Pertanyaannya adalah apa yang paling penting dalam hidup manusia? 那么96%回答说，人生最重要的是有美满幸福的家庭。 96% menjawab dalam kehidupan manusia yang paling penting adalah hidup yang harmonis. 可见家庭在人的心目中，都占着首要的地位。在人的心目中，它占了很重要的这个地位。 Keluarga itu di dalam hati manusia itu mempunyai posisi yang sangat penting. 现在我们来思想如何建立美满幸福的家庭。 Mari kita renungkan bagaimana kita membentuk satu keluarga yang harmonis. 那么第一点就是一般人的看法。 Yang pertama adalah pandangan umum. 那么它有这个4点，第一就是有宽大的住宅啦，现代美好的家具啦。
Mungkin ada tempat tinggal yang besar dan juga perabotan yang modern. 那么第二就是有美丽的妻子啦、英俊的丈夫啦、聪明可爱的女儿。 Yang kedua mungkin ada istri yang cantik, suami yang ganteng dan juga anak-anak yang pintar dan cakep. 第三有正当成功的事业。 Yang ketiga adalah mempunyai karir yang berhasil dan mapan. 第四，社会上的地位或名声 Yang 很 keempat 好。 adalah status di dalam masyarakat atau reputasi yang baik di masyarakat. 这是一般人的看法。 Ini adalah pandangan umum. 现在我们来看第二点，建立美满幸福需要透明度。 Kalau untuk membentuk keluarga yang harmonis membutuhkan satu transparansi. 在创世纪第2章24到25节，就是因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。 Seperti Kejadian 2 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. 生活在这个世界上，我们已经习惯了伪装，习惯了戴这个面具生活。 Hidup di dunia ini pada umumnya kita sudah terbiasa untuk berpura-pura atau terbiasa mengenakan topeng. 因为我们没有办法不包装自己， Karena kita tidak mau harus untuk berpura-pura. 好像牧师曾经在这里讲过一个故事， Seperti saya pernah menceritakan satu cerita di sini. 就是有一个官妇，她跟一个寡妇结婚， Ada seorang duda kawin dengan seorang janda. 她是这样就是第二婚了。 Itu perkawinan kedua. 那么这个新婚之夜的时候， Ketika baru menikah, ya malam pengantin malam ya。 pertama lah. 那么他这个太太坐在床上，那么这个先生一直看着这个太太。 Istrinya duduk di atas ranjang dan suaminya memandang ke istrinya. 他看这个太太好像很多皱纹呀， Dia 比较 lihat 老一样。 kelihatannya istrinya banyak keriputnya dan mungkin sudah tua. 他就问他：“你到底几岁呢？” Lalu suaminya tanya, sebenarnya kamu usianya berapa? 他就一点害羞，他说：“我年龄呀42岁。” Lalu sedikit malu-malu dia mengatakan usia saya 42 tahun. 没人告诉我你才40岁。Mak Comblang， Oh, itu Mak Comblang mengatakan kamu hanya usia 40 tahun. 我们现在已经结婚了， Sekarang kita sudah menikah. 所以应该在我们之间应该是要公开，应该要透明。 Seharusnya di antara kita harus terbuka dan transparan. 你到底几岁啊？ Sebenarnya kamu usianya berapa? 你老实告诉我啊，你 Engkau 到 harus 底几 jujur 岁 kasih？ tahu berapa usiamu. 那么他最后就不好意思说，其实我45岁。 Lalu dia nggak enak hati mengatakan, sebenarnya saya 45 tahun. 真的吗？你45岁？ Benarkah kamu 45 tahun? 对，我45岁。 Benar-benar saya 45 tahun. 那么他们要睡觉的时候， Ketika mau tidur, 突然间这个丈夫从床上这个起来， tiba-tiba suaminya bangun dari tempat tidur. 他对妻子说：“我要先去看看厨房的盐盖好吗？” Dia bilang saya mau pergi ke dapur mau lihat garamnya itu tertutup dengan baik nggak. 不然老鼠要偷吃盐的。 Kalau enggak nanti tikus mencuri makan garamnya. 那么这个太太听了他先生这么说， Lalu setelah si istrinya dengar suaminya ngomong begitu, 他觉得非常好笑， dia merasa ini lucu sekali. 他笑起来， Dia tertawa. 边说真是笑话。 Lalu dia bilang ini sangat lucu sekali. 我活了50年，没有听过老鼠偷吃盐。 Saya selama 50 tahun tidak pernah mendengar itu tikus mencuri makan garam. 太太到底几岁呢？50岁。 Berapa usia istrinya? 50 tahun. 这个是不透明的家庭。 Ini adalah keluarga yang tidak transparan. 圣经说，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。 Di Alkitab mengatakan mereka keduanya telanjang yaitu manusia
dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. 这句话所表达的意义，不只是指他们没有穿衣服， Kalimat ini yang diungkapkan bukan hanya mereka telanjang, 更进一步的指出他们之间的信任感，使彼此的关系是透明的。 tapi lebih lagi kepada hubungan mereka yang transparan dan saling terbuka. 他们毫无隐藏，毫无伪装， Tidak ada yang 毫无 ditutup-tutupin. 遮盖，坦然相对。 Mereka tidak ada yang ditutup-tutupin, mereka terbuka. Nah, 透明诚实，在夫妻的密切关系上是很重要的。 keterbukaan dan juga kejujuran di dalam hubungan suami istri itu sangat penting. 在这样的一个人面前，就是透明诚实的人的人面前， Kalau seseorang di hadapan kejujuran dan juga terbuka, 我们可以彻底放下这个我们的一切的面具， Kita 以自己 boleh 最真实的样子，不用担心对方轻视我们、看不起我们。 kita boleh melepaskan segala topeng kita. Kita tidak perlu khawatir orang tidak memandang kita. 只是当人犯罪的时候， Tapi ketika seseorang berdosa, 人学会了隐藏自己，戴这个许多的面具。 manusia mulai menyembunyikan diri dan juga memakai topeng. 论断别人，逃避上帝，学会了撇开他人。 Dan juga mengkritik orang lain dan juga jauh daripada Tuhan. 今天有很多的家庭，外面看起来都是好好的，都是很好的。 Hari ini banyak keluarga kalau dilihat dari luar itu sangat baik. 他们住在同一样的房子，睡在同一样的床，他们都礼拜天去同样的教会。 Mereka hidup dalam satu rumah, tinggal di dalam satu kamar dan juga hari Minggu pergi ke satu gereja yang sama. 可是事实上，他们的家庭的基础已经破碎了， Tetapi 这个家庭已经快要瓦解了。 Fondasi dari keluarga ini sudah mulai rubuh. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu yang kekasih, 我们要照上帝建立这个第一个家庭的这个蓝图，要按照上帝的这个心意来建立一个透明的家庭。 peta teladan yang telah Tuhan ciptakan yaitu keluarga yang pertama. 夫妻之间一定要敞开心门，彼此坦然相对，毫无隐瞒。 Jadi antara suami dan istri harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin. 所以建立美满幸福的家庭很重要。夫妻这个家庭的成员要有这个透明度。 Jadi di antara anggota keluarga itu harus saling terbuka dan juga hubungan suami istri itu harus juga transparan. 我们看第三点，拥有良好的沟通。 Yang ketiga adalah mempunyai satu komunikasi yang baik. 雅各书第1章19节说：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，当你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。” Pada kitab Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." 沟通与人的生活是密不可分的。 Komunikasi itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 一个人要活得健康快乐，除了要有健康的这个身体、稳定的情绪，还要有良好的人际关系。 Kalau kita ingin hidup sehat dan sukacita, selain memiliki tubuh yang kuat, emosi yang stabil, dan juga hubungan antar interpelasi yang baik. 好的沟通是人际关系的这个桥梁，对家庭关系也应该如此。 Dan juga hubungan antara keluarga juga harus mempunyai interpersonal yang baik. 在这个家庭，我曾经讲过，有3句话是非常重要的， Di dalam keluarga saya pernah mengatakan ada 3 kata yang sangat penting. 就是谢谢、对不起、我爱你。 Yaitu terima kasih, mohon maaf dan juga saya cinta kamu. 所以当然这3句话不是敷衍的话，乃是诚恳的这个向我们的配偶说的话。
Tentu saja ini kita harus ucapkan dengan sungguh-sungguh kepada pasangan kita. 我们可以肯定的说，家人的互动交流运作良好，家庭将成为人生快乐的这个来源之一。 Kalau hubungan dalam keluarga itu baik, itu merupakan satu sumber daripada kebahagiaan di dalam hidup manusia. 世界上有这个著名的杂志，就是《肚子文摘》。 Ada sebuah majalah yang sangat terkenal yaitu Reader Digest. 曾做过调查，现代社会许多父母在关心子女的功课上方面是得分最高的。 Mereka mengadakan satu survei yaitu orang tua itu selalu memperhatikan tentang sekolahnya anaknya, mereka utamakan mendapatkan nilai yang baik untuk anak-anaknya. 但是在亲子的互动关系上是很差的，有部分的原因是忙碌与工作啦，和不如意不知如何的这个沟通。 Tapi mereka sangat buruk dalam berinteraksi antara orang tua dan anak-anak mereka. 有很多父母关心孩子的这个 IQ， 忽略了他们的 AQ。 Ada orang tua yang dia utamakan IQ-nya, yang intelijensinya, tapi mereka mengabaikan EQ-nya. AQ 就是这个情绪商数，就是孩子的情绪的处理能力，还有控制能力。 EQ itu adalah artinya cara pengendalian emosi dari anak tersebut. 有一个年轻人，就是从中国到美国去念大学的一个高材生。 Ada seorang anak muda yang dia dari Tiongkok pergi ke Amerika untuk kuliah. 他从小都到这个高中都是这个名列前茅，拿到第一名。 Dia sejak dari SD sampai SMA itu selalu juara 1. 有一次他在班里呈现一些他研究出来的这个专文 paper。 Ada satu kali dia di kelas dia menyampaikan paper yang dia buat. 想不到他受到他的教授大大的这个批评，就是认为他所报告出来的这个专文这个不是很好的表现。 Dia mendapatkan kritik daripada dosennya yang mengatakan bahwa paper yang dia buat tidak terlalu bagus. 因为这个孩子一向来都是周遭的人都称赞他，都是这个把他抬得很高。 Karena anak ini selama ini mendapatkan pujian dan suka orang mengangkat dia tinggi. 想不到在同学的面前，他被他的教授间接被羞辱了。 Tidak disangka di hadapan teman-teman dia dipermalukan dan dikritik. 他不能够接受这个事实。 Dan dia tidak dapat menerima semua ini. 所以他对他的教授就怀恨于心。 Lalu dia benci kepada profesornya. 有一天，他带着枪就把他的教授杀了，还有杀了几个他同学，他自己也自杀了。 Suatu hari dia membawa satu pistol, dia menembak profesornya dan juga beberapa temannya, lalu dia bunuh diri. 我们看到一个人很会读书，很会做事，未必会管理自己的情绪。 Kita lihat seseorang yang pintar sekolahnya, belum tentu dia bisa mengkontrol emosinya. 所以我们看到，除了 IQ 和还有这个 AQ， 现在我们需要注重孩子的 SQ， 就是这个灵性的商数。 Selain IQ dan EQ, sekarang kita ada lagi SQ. 就是灵性的商数， Jadi artinya dalam bidang rohani mereka. 就是要看重孩子的这个灵性的教育，使和你在幼小的时候可以与上帝建立良好的沟通。 Jadi di dalam faktor rohaninya itu kita sejak kecil harus membuat dia membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. 平时我们要陪他们读经祷告。 Biasanya kita harus menemani mereka untuk berdoa dan juga membaca Alkitab. 当他们遇到困难问题的时候，我们带领他们仰望上帝，依靠上帝。 Mereka mengalami kesulitan, kita memimpin mereka supaya mereka boleh berharap kepada Tuhan. 所以建立美满的家庭需要拥有良好的沟通。
Jadi untuk membangun satu keluarga yang harmonis, kita perlu ada satu komunikasi yang baik. 与神有良好的沟通，与家人也有美好的沟通。 Yaitu membina satu hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga anggota keluarga lainnya. 我们看第4点，建立美满的家庭要敬畏神。 Kita lihat yang poin keempat, yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis harus hormat kepada Tuhan. 诗篇 Takut akan Tuhan. 128篇第1节，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。 Kita lihat di Mazmur 128 ayat yang 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 有一个神学家说得好，一个不敬畏神的家庭，有如一栋房子没有屋顶。 Ada seorang ahli teologi yang mengatakan, sebuah keluarga yang tidak takut akan Tuhan seperti sebuah rumah yang tanpa atap. 我们知道，在世界上，上帝这个组织亲自组织2个重要的组织。 Kita tahu bahwa Tuhan sendiri membuat dua buah institusi yang penting。 第一个组织就是这个家庭，第二就是这个第二个的这个组织就是教会。 Keduanya adalah, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gereja. 所以我们看到这个家庭在神的眼中是何等的重要。 Kita lihat keluarga di mata Tuhan itu sangat penting. 如果家庭破坏了， Kalau keluarga sudah hancur, 国家也是这个破灭了。 maka negara pun akan ikut rubuh. 如果一个家庭的道德腐败了 Kalau moral daripada keluarga itu sudah merosot, 国家也必会腐败。 maka negara pun akan merosot. 家庭才是这个国家的基本的单位。 Keluarga merupakan satu bagian daripada sebuah negara. 是非常重要的一个基础。 Merupakan satu fondasi yang sangat penting. 如果国家要这个富荣要富荣强大， Kalau negara mau makmur dan kuat, 就要让这个家庭有一个美满幸福的家庭。 maka harus memiliki keluarga-keluarga yang makmur dan harmonis. 那么这个家庭要美满幸福，就是要敬畏上帝。 Kalau keluarga itu mau harmonis dan juga bahagia, maka mereka harus takut akan Tuhan. 一个敬畏上帝的姐妹将会成为一个才德的妻子。 Seorang ibu yang takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi seorang istri yang baik. 一个敬畏神的弟兄将成为理想的丈夫。 Seorang suami yang takut akan Tuhan akan menjadi suami yang ideal. 同样，一个敬畏这个神的家庭可以成为美满幸福的家庭。 Sama halnya sebuah keluarga yang takut akan Tuhan akan menjadi keluarga yang bahagia. 人若从心里敬畏神，又在言语上遵行神的旨意， Kalau seseorang dia di dalam kata-katanya menghormati Tuhan dan juga dalam tindakannya juga takut akan Tuhan, 这人就可以建立一个美满幸福的家庭。 maka orang ini akan bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis. 也许你敬畏上帝，你不会赚大钱， Mungkin engkau takut akan Tuhan, engkau bisa bukan orang yang bisa mencari uang yang banyak. 但敬畏神是建立美满幸福最重要的因素之一。 Tapi takut akan Tuhan merupakan salah satu unsur yang penting. 我们看最后一点，建立美满的家庭需要神的爱。 Kita lihat yang terakhir ada membangun keluarga bahagia membutuhkan kasih Allah. 前个月我这个带领一对夫妻，这个庆祝他们的钻石婚60年的结婚的日子。 Bulan yang lalu saya merayakan sepasang suami istri yang merayakan satu ulang tahun pernikahan Diamond, yaitu 60 tahun. 60年可以维持，仍然有幸福，有一个美满的家庭，不容易。
selama 60 tahun bisa bertahan menjaga satu keluarga yang bahagia itu tidak gampang. 我就问这个先生，你有什么秘诀可以维持64年维持这个家庭呢？ Saya tanya sama suaminya, apa rahasianya selama 60 tahun engkau bisa bertahan mempertahankan satu keluarga yang baik? 他提出有好几点， Dia menyampaikan beberapa poin. 可是有一点他这样说， Ada satu poin dia katakan demikian. 他说家庭不是讲理由的地方，是讲爱的地方。 Dia katakan keluarga itu bukan tempat untuk mengemukakan alasan, tapi tempat untuk membicarakan tentang kasih. 我觉得他讲这句话非常的对。 Saya ingat perkataan ini sangat saya setuju. 家庭是建立在爱上面， Keluarga itu dibentuk atas dasar kasih, 不是建立在理由上面。 bukan dibentuk atas dasar alasan. 有时候家庭啊，爱有时候这个爱是不讲理由的。 Kadang-kadang kasih itu tidak mengatakan tentang alasan. 如果你有爱，你都可以这个可以这个不看对方的弱点。 Kalau ada kasih, engkau tidak akan melihat kelemahan daripada pasanganmu. 爱遮盖一切的这个弱点。 Kasih dapat menutupi segala kelemahan. 一个出名的哲学家就是苏格拉底， Ada seorang filsuf yang sangat terkenal yaitu Socrates. 他娶了一个泼辣的女人做他的妻子。 Dia sudah menikahi seorang istri yang 一个凶巴巴的女人 yang 做 sangat 他的 galak, 妻子。 sangat galak menjadi istrinya. 一天，他的这个妻子这个骂他、吼他， Suatu hari istrinya memarahi, membentak dia. 他受不了了， Dia sudah tidak tahan. 他就这个逃出家门。 Dia pergi keluar. 他从这个第2楼，他从上面下来。 Dia dari lantai 2 dia turun. 这个妻子本来是很凶嘛， Sebenarnya istrinya kan sangat galak. 他还不放过他。 Dia tidak akan melepaskannya. 当他下来的时候， Ketika dia turun, 这个妻子拿一盆肮脏的水泼下去，让他满身都是脏水。 lalu istrinya mengambil satu air yang sudah kotor, air comberan itu menyiram kepada dia sehingga dia basah. 刚好有其他的人看到，他们就嗤笑他。 Kebetulan ada orang melihat lalu mereka mentertawakan dia. 他就这个苏格拉底就这样说 Lalu Socrates mengatakan demikian. 我就知道了，响雷之后一定是下大雨嘛。 Dia katakan, saya sudah tahu tadi kalau sudah petir pasti hujan berlebat. 亲爱的弟兄姐妹，也许这个苏格拉底可以成为一个著名的哲学家，因为他拥有这个泼辣的妻子。 Mungkin Socrates bisa menjadi seorang yang terkenal karena dia memiliki seorang istri yang pemarah. 如果你们要成为一个哲学家，可能要娶泼辣的女人做你们的妻子，才能够成为一个出名的哲学家。 Kalau Anda mau menjadi satu ahli filsafat, mungkin saudara harus memiliki terlebih dahulu seorang istri yang pemarah. 他的朋友就问他：“你的妻子这么泼辣，这么凶，你为什么不把她休了好了？” Lalu temannya bertanya, istrimu begitu galak, kenapa engkau tidak ceraikan dia saja? 他说：“我娶了天下最难应付的女人成为妻子。” Dia katakan, saya sudah menikahi seorang wanita yang paling susah untuk dihadapin. 以后我到哪里遇到任何困难的人，不论是男是女，我都不担心了。 Dimanapun saya nanti kelak, dimanapun saya menghadapi kesulitan, saya tidak akan takut lagi. 因为家里有一个老虎嘛。 Karena di rumahnya ada satu macan yang galak. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kasih, 苏格拉底对太太是有爱的， Socrates itu punya kasih terhadap istrinya. 虽然太太很凶，可是他爱她，他能够接受她的弱点。
Meskipun istrinya sangat galak karena dia mempunyai kasih sehingga dia bisa menerima kelemahan istrinya. 今天有多少的家庭或是教会的纠纷，都是因为缺乏爱心。 Hari ini banyak sekali persengketaan di antara rumah tangga maupun gereja itu karena beralasan daripada kekurangnya kasih. 如果我们有多爱一点， Kalau kita bisa mengasihi lebih, 我们就会多一点忍耐。 maka kita bisa memiliki sabar yang lebih banyak. 就刚才我说的，我们这个忍一时就风平浪静，退一步就海阔天空。 Sama seperti yang saya katakan, kalau kita bisa bersabar sekejap, maka semua ombak akan segera reda. Kalau kita bisa mundur selangkah, maka langit itu akan sangat luas. 父母子女之间不了解，夫妻之间不和睦，弟兄姐妹不能相处等，多半是因为缺少彼此相爱的心。 Tidak ada saling pengertian antara orang tua dan anak, dan juga antara suami dan istri tidak terdapat kerukunan, ataupun antara saudara-saudari tidak dapat hidup dengan rukun. Kebanyakan itu adalah kekurangnya saling mengasihi. 婚姻家庭的基础是建立不是建立在物质上、地位上、名义上，乃是建立在爱的上面。 Keluarga yang bahagia itu bukan dibangun daripada materi, tetapi daripada dibangun di atas kasih. 爱是一种精神的这个适量，是婚姻幸福美满的基础。 Kasih itu merupakan satu makanan rohani dan juga fondasi daripada keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia. 如果没有爱，婚姻之花将会凋谢，失去了存在的理由。 Kalau tidak ada kasih, maka bagaikan bunga yang layu. 教会基督教是一个讲爱的宗教。 Kekristenan merupakan satu ajaran yang membicarakan tentang kasih. 基督教说，信仰的上帝是一位满有慈爱的上帝。 Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah yang penuh kasih. 美满的家庭，也就是一个充满爱的家庭。 Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang penuh dengan kasih. 生命中最大的这个力量是什么呢？答案就是爱。 Di dalam kehidupan, apa kekuatan yang paling besar? Jawabannya adalah kasih. 爱有手来帮助他人， Kasih itu memiliki tangan untuk menolong orang lain. 爱有脚来支持软弱的人， Kasih memiliki kaki untuk menopang orang yang lemah. 爱有眼睛可以看到别人的痛苦和需要。 Di dalam kasih ada mata yang dapat melihat kesulitan dan kebutuhan orang lain. 爱有耳朵可以听到别人的抱怨而困难。 Di dalam kasih memiliki telinga untuk mendengarkan kesulitan dan keluhan orang lain. 爱有嘴可以为他人提供建议和勉励。 Di dalam kasih memiliki mulut untuk menasehati atau memberi dorongan kepada orang lain. 爱这是不分季节的水果。 Kasih itu tidak membedakan buah berbagai musim. 爱每个人都可以采摘。 Kasih itu semua orang bisa memetiknya. 虽然爱不总是甜蜜的回报，也不总是受到热烈的欢迎。 Meskipun kasih itu tidak selalu mendapatkan balasan yang manis dan juga sambutan yang hangat， 但永远不要停止去爱别人。 tetapi janganlah berhenti untuk mengasihi orang lain. 求神帮助祝福我们的家庭， Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, 让我们可以建立一个美满幸福的家庭。 sehingga kita boleh membentuk satu keluarga yang harmonis dan 我 bahagia. 们需要透明度，需要拥有良好的沟通， Kita butuh transparansi dan juga satu komunikasi yang baik. 我们要敬畏神，我 Kita mau 们需要 takut akan Tuhan. 神的爱。 Kita butuh kasih dari Tuhan.
愿神赐福他的话语，也赐福弟兄姐妹的家庭。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan juga keluarga Bapak Ibu sekalian. 我们再次低头，我们进入祷 Mari 告。 kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa, kami bersyukur. 我们渴慕有一个美满幸福的家庭。 Kami haus akan keluarga yang bahagia dan 如果我 harmonis. 们的家庭已经和睦和已经美满了， Kalau keluarga kami telah harmonis dan bahagia, 让你恩上加恩，福上加福。 kiranya Engkau memberkati lebih lagi dan juga 如果 kebahagiaan. 我们的家庭有状况有问题， Kalau keluarga kami mempunyai masalah, 让我们肯来到主的跟前，让神来塑造、来更新我们的家庭。 kami mau datang ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendiri membentuk dan juga membangun ulang keluarga kami. 因为你是创造家庭的主， Karena Engkau adalah Allah yang membangun keluarga. 所以你能够制造帮助我们建立一个美满幸福的家庭。 Sehingga hanya Tuhan yang bisa membantu kami membangun keluarga yang baik. 求你赐福我们在座的弟兄姐 Kiranya 妹。 Tuhan memberkati setiap saudara Bapak Ibu yang ada di sini. 我们将祷告是完全的奉靠耶稣圣名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Dan kita segala apapun istri kita pasti bisa mengatasinya. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib. Karena kasih-Nya Dia mau mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kalau kita punya kasih, kita pasti bisa mengatasi masalah di dalam keluarga kita. Apapun itu, kita percaya. Amin. 现在是奉献的时间，我们请。 Jemaat terkasih, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami ucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih kami telah dengar firman-Mu. Bila firman-Mu boleh membawa perubahan dan pengharapan dalam hidup berkeluarga kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah memberkati dengan firman, berkati pelayanan dan keluarga beliau. Sebentar lagi kami akan menjalankan persembahan. Ajar kami selalu memberi yang terbaik bagi Engkau. Kudus dan berkati persembahan kami supaya dapat digunakan untuk segala kegiatan dalam gereja kami ini, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, pagi ini ada persembahan 2 kali. Sekali lagi ada persembahan misi. Kita naikkan pujian.家就有光彩，每个人付出，家就不孤独，每个人珍惜，家就有甜蜜，每个人宽恕，家就有幸福，让爱天天住你家。让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。每个人爱他，家就有光彩；每个人付出，家就不孤独。每个人珍惜，家就有甜蜜；每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱
爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家，让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家，让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家，全心全意爱我们的家，全心全意爱我们的家。Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengucap syukur ya. Terima kasih Pak Pendeta Musa Salomo sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir hari ini bagus sekali. Ini bicara tentang keluarga. Begini ya saudara ya. Sesungguhnya saya setiap kali datang di sini saya selalu buka hati dengar Tuhan hari ini mau bicara apa kepada kita. Tadi di bawah bicara dengan Muse, saya bilang kita sampai tua belajar, ya, sampai tua belajar. Betul ya? Muse juga pergi ke sekolah sudah umur 50 masih sekolah di Singapura gitu. Udah umur 50 gocap. Sampai anaknya juga bingung, ya kenapa cucu ya atau anak cucu ya, anak ya. Jadi anaknya bingung kok papa udah gocap masih sekolah gitu. Jadi gini, istilahnya saudara, kamu hidup sampai tua, sekolah sampai tua, sampai mati. Ya. Jadi hari ini kita belajar sangat penting. Bayangin kalau tiap minggu saudara terus diberikan pelajaran-pelajaran. Saudara bisa ya, bisa enggak. Tetapi at least saudara berpikir. Saudara punya kemampuan, otak diberikan oleh Tuhan, saudara bisa berpikir. Apa itu? Nah hari ini saya dapat satu, bahwa keluarga adalah aset investasi yang paling penting di dalam hidupmu. Saya ulangin. Keluarga adalah aset investasi yang paling penting di dalam hidupmu. Bukan perusahaan, ya penting, tapi bukan itu yang terpenting. Mungkin saudara tadi dengar kalau perusahaan itu selalu bicaranya neraca. Neraca itu apa? P&L. P&L itu apa? Profit and loss. Udah itu saja deh. Kalau lu bicara bisnis cuman itu saja. Sampai orang perang-perangan pun juga itu bicaranya P&L, profit and loss. Kalau saya serang dia, kalau saya tembak dia, saya untungnya apa? Oh jual senjata, oh macam-macam di belakangnya saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bicara sesuatu kalau apapun di luar keluarga, selalu pikirnya apa? Sudah P&L, profit and loss. Sampai juga ada orang juga pikir, kalau saya datang gerejanya profitnya apa ya, lossnya apa ya? Ya sudah pasti nih saya mesti bayar Gojek, saya mesti bayar segala macamnya, saya mesti bayar apa-apa. Ya mungkin persembahan saudara anggap itu saya bayar, padahal uangnya itu sudah dari Tuhan dulu. Kalau nggak ada dikasih Tuhan, kalau saudara nggak bisa kasih persembahan. Kembali lagi, P&L, profit and loss. Tetapi saya mau kasih tahu, di dalam keluarga juga ada P&L. Apa itu? People and love. Yang tadi dibicarakan. Bagus. Yuk kalau tidak ada P&L, people and love di dalam keluarga itu nggak bisa dipertahankan. Kalau itu terus bicara alasan, nggak bisa pertahankan keluarga itu. Jadi keluarga memang harus ada P&L-nya juga, tetapi people di dalam and love. Jadi jangan profit and loss. Ya. Kalau saya kerja terus, itu istrinya kalau nggak kerja gimana? Itu udah mulai P&L. Ya, kita harus P&L-nya adalah people and love. Karena you mengasihi dia, nggak apa-apa deh saya kerja membantu dia. Kasih menutupi banyak kesalahan. Saya kasih tahu, manusia semua bersalah, tidak ada satu pun yang tidak bersalah. Everybody make mistake di dalam dunia ini. You jangan bicara saya penatua, pendeta, sekalipun nabi juga berbuat salah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak. Karena apa? Manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Enggak ada satu pun yang benar, saya kasih tahu. Ya.
Karena itulah telah hilang kemuliaan Allah. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau setiap minggu saudara datang sini, dengar dikit. Saya selama hidup ada masalah, saya selalu ingat papa saya ngomong apa ya. Papa saya ngomong cuma 3 kata saja, saya ikutin benar itu, saya berhasil di dalam dunia. Ya kan? Tetapi tidak berhasil di dalam satu kehidupan yang secara holistik. Ya, hidup ini kayak pizza yang bulat itu ya. Terus kalau dipotong, ada bagiannya saudara. Saudara bisa hidup, saya berhasil, saya mempunyai pendidikan yang tinggi. Saya kuat, saya semangat, saya banyak uang, saya banyak pengetahuan, saya banyak koneksi. Tetapi kenapa stres? Kenapa? Saya pergi cari dokter, saya ada masalah, pergi cari dokter, dokternya udah mati. Dokter yang barusan di Medan itu mati, udah meninggal. Itu dokter yang kalau setiap sekali saya sakit, mama saya selalu bawa saya ke sana. Saya sampai ingat namanya Tan Kim Chiu. Ngerti gak saudara? Sakit, kamu cepat ya ke dokter ya, cari dokter. Dokternya tuh silewa. Gua mau tanya, you mau cari siapa? Semuanya mati. Kecuali you cari Tuhan. You kirain uang you itu bisa memperpanjang hidup you? Minggu yang lalu saya kasih tahu, ada 2 sisi. Sini uang, sini waktu. Kalau ditanya sisa duit lu berapa, sisa uang lu berapa, sisa aset lu berapa, semua hampir tahu kira-kira. Chun Kui Ce. Tapi kalau saya tanya sisa waktu you berapa, semua orang nggak tahu. Setuju? Saya juga nggak tahu. Justru dikasih tahu, cepat mati. Datang ke dokter, ini sudah stadium keempat. Ini kayaknya nggak lewat bisa 9 bulan atau setahun lah. 3 bulan udah game. Makin dikasih tahu, makin you cepat pergi. Jadi ada bagiannya Tuhan nggak kasih you tahu. Tetapi dengan Tuhan tidak kasih tahu, you harus cari tahu. Kalau begitu, ini waktu ini sangat misteri. Lalu ada apa di dalam rahasianya? Itu jauh lebih besar dari yang sekarang you terus giat cari. Ambil duit, cari ini. Sampai begitu yang terakhir udah gak bisa peluk lagi. Tulisannya N. Ada satu panah tulisnya N. Abis. Jurang. Jadi dia tetap harus lari masuk ke jurang itu. Sedih banget saudara. Ya. Tadi pagi saya turun dari lift. Saya lihat satu orang. Dia begitu rapi saudara, ya. Lalu saya tanya, kok mau kemana? Mau golf. Kemana kok? Jauh nggak dari sini? Kurang lebih dari 1 jam deh. Saudara pikir, hidup adalah pilihan. Pilihan ada di tangan you. Ya, you mau pergi, golf 1 jam lebih dia bisa tempatnya jauh saudara. Atau yuk pagi ini memang mau datang ke sini, duduk, diam, dengar firman Tuhan. It's your choice. Hidup ini adalah pilihan saudara. Ya jangan bilang nanti Tuhan gak mengasihi aku, enggak. Tuhan sangat sayang sama kamu, dia mati di kayu salib. Jangan bicara Tuhan tidak sayang sama manusia. Mulainya tadi itu karena Allah begitu mengasihi kita. Tiap minggu di sini ada firman Tuhan. Tiap minggu di sini Tuhan bicara sama kita. Roh Allah, roh Tuhan ada di bait Allah, saudara. Jangan bicara lagi pandemi. Ya, pemerintah sudah bilang gereja, tempat ibadah semuanya boleh buka full. Saudara jangan sampai enggak datang. Itu tanggung jawab saudara, pilihan saudara. Amin saudara. Ya saya lihat tempat kita ini sudah penuh. Tetapi masih banyak orang saya yakin. Kerinduan. You punya roh seminggu baru dikasih makan sekali. Tiap hari kita makannya 3 kali. Bagaimana saudara? Ya, datang dengar firman Tuhan, saudara pasti dikuatkan. Datang dengar nasihat dari Tuhan, saudara pasti dikuatkan. Amin saudara? Saya percaya banyak orang di luar masih mempunyai pergumulan yang tadi saya katakan. Banyak hal, saya bicara sama musuh tadi, yang tidak bisa diselesaikan karena dengan duit. Kalau bisa diselesaikan dengan duit, itu bukan masalah. Alim si wenti. Ya, puso wenti. Wenti itu adalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang.
hanya bisa diselesaikan dengan apa? Firman Tuhan. Karena Dia adalah pencipta engkau dan saya. Dia ada jalan keluar. Amin, saudara. Minggu depan, tanggal 4, kita ada doa di pagi hari. Sabtu, saudara libur ya. Saudara datang, berdoa, sama-sama kita doa. Ya, di dalam doa itu Tuhan hadir. Ya, Tuhan melihat kerinduan hatimu. Datang, cari wajahnya Tuhan. Saudara pasti akan diberkati. Saya nggak bisa memberkati saudara, nggak bisa. Hanya Dia pencipta saudara. Saudara ada kerusakan apa, datanglah kepada penciptanya. Saudara akan mendapat kelegaan. Pasti datangnya dengan berbeban berat. Apalagi sekarang ini. Sesudah pandemi, banyak orang stres saudara. Selama 2 tahun, 3 tahun terkurung, itu berubah saudara. Psikologinya juga berubah, mentalnya juga berubah. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, itu bersosial. Bersatu kita kuat. Begitu COVID bilang, bersatu kita mati. Harus hindar semuanya. Betul kan? Self distancing. Tapi kembali lagi saya, bersatu kita tetap kuat. Amin. Itu memang tidak ada salahnya. Ya. Jadi datang saudara. Jangan menyendiri. Saudara kalau datang ke sini, pasti saudara menggebu-gebu. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Harus ada orang kasih tahu. Siapa orangnya? Tuhan, dokter, tabib ajaib yang gak mati-mati saudara. Datang ke Dia. Yuk jangan terlalu percaya sama dokter, karena dokter pun juga Yusian, ada batasnya. Oke, percaya sama Tuhan. Tuhan mampu menciptakan yang gak ada menjadi ada. Itu luar biasa saudara, sudahlah. Tentu saudara kalau sakit, sangfung, pilek ya pergi cari dokter gak ada masalah, saya gak ada. Tetapi saudara yang utama adalah Tuhan. Masalahnya apa? Dokter yang mana mau dicari pun juga saudara gak tahu. Saya banyak pengalaman dengan yang hal itu. Banyak dokter, tapi yang tepat untuk saudara yang mana? Tanya Tuhan. Amin. Itu yang paling benar. Ya. Baik saudara, kalian adalah orang yang diberkati. Hari ini memilih jam segini ini ada di Bait Allah. Bukan di lapangan golf. Bukan di mall, tapi boleh juga sesudah ini nanti makan siang di mall, boleh. Tapi pagi hari cepat datang mencari wajahnya. Oke? Mungkin di sini ada yang baru pertama kali datang ya. Saya undang. Ini coba bangkit berdiri. Ini teman sekolah saya ini. Teman sekolah saya yang lama. Ada lagi yang pertama kali datang? Itu, puji Tuhan. Ya, datang ya. Ya, kita sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita sangat welcome ya. Setiap orang yang datang di sini, kita percaya Tuhan mengirim engkau ke sini. Ya, habis di sini nanti boleh kita bersekutu ya, saling mendoakan atau apa. Baik saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, 感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣。耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远，我赞美你直到永远，我赞美你。直到永远。Terima kasih selama-lamanya kami memuji menyembah Engkau Tuhan.
Kami bersyukur Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat hati setiap umat-Mu yang merindukan Engkau. Engkau adalah dokter ajaib, tabib yang ajaib. Kami percaya Tuhan, setiap kebutuhan kami, Engkau penuhi. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati yang ada di sini melalui firman-Mu yang hidup. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, sesudah mendengarkan firman-Mu itu, kami boleh melakukan. Dan kami menjadi bebas, karena firman-Mu itulah yang memberikan kebebasan kepada kami. Saudara sekalian, angkat kedua belah tanganmu, buka hatimu, dan fokus kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu.